Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni sama saya iaitu Adik Rafi. Dan sempena pada hari yang mulia ini kan, sempena hari ulang tahun Maulid Rasul, iaitu hari kelahiran Nabi junjungan kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab, sallallahu alaihi wasallam. Dah bagus. Okey, sempena Maulid Rasul ni, marilah kita sama-sama luangkan masa je untuk bersama-sama berselawat ke atasnya. Moga-moga kita dirahmati Allah. Allahumma salawat ala Rasulillah. Okey, berbalik semula pada topik asal kita iaitu kenapa aku buat video ni je. Sebenarnya tujuan aku buat video ni adalah untuk ajar korang macam mana nak jadikan korang punya assignment tu kan, ataupun korang punya kertas kerja ataupun korang punya kerja yang berkaitan dengan Google Doc, jadikannya lebih teratur, lebih produktif, lebih efisien dan lebih senang lah untuk diuruskan kan, dengan adanya penambahan ni, iaitu itulah aku akan ajar korang macam mana nak tambah headers, footer, page number iaitu muka surat, dan akhir sekali table of content iaitu isi kandungan. Okey, tanpa kita tunggu lagi, jom kita start. Okey, pertama sekali perkara paling penting yang korang kena buat adalah launch korang punya browser ya. Lancarkan browser korang. Paling ideal adalah Google Chrome lah, sebab kita kan pakai Google Doc kan. Kenalah pakai dia punya official kan, official punya browser kan, pakai Google Chrome. Okey, sekarang kita dah pun pergi ke homepage Google Chrome ya. Dan kalau korang tengok kat tepi ni ada gambar Google account dan 9 titik ni. Perkara kedua paling penting yang korang kena adalah Google account kan. Google account ni function dia kan, kalau korang tak ada Google account, macam mana korang nak buat kerja kan? Macam mana korang nak save kerja korang kalau tak ada Google account? Itulah function dia. Sebab bila korang dah buat kerja apa-apa kat Google Doc, nanti dah auto save tau dekat drive korang kat Google account. Jadi perkara kedua paling wajib kena ada Google account kan. Macam ni kan, Google account aku. Okay, next step yang korang kena ada adalah, okay, korang tengok sebelah Google account korang ni ada 9 titik kan. Ada 9 titik kan. Ini menunjukkan Google App. Korang tekan ni. Dan bila korang tekan, dia akan keluar banyak menu kan. Semua ni adalah app yang di bawah Google lah kan. Sebab kita nak buat kerja pakai Google Doc kan, kita tekan Doc kan. Okey, sekarang kita telah beralih kepada laman web Google Doc kan. Kalau korang macam gamers kan, suka sangat tekan keyboard tu kan, korang type apa ni, laman web ni docs.google.com. Contoh aku kalian. Sama je. Kalau korang suka type Okey, perkara next kan yang korang perlu lakukan, korang tekan lah kertas kerja korang kan. Contoh aku, sebab ni video tutorial, aku tekan blank. Takkan aku nak tayang aku punya assignment kan. Okey, aku tekan blank. Contoh korang start dengan blank, klik blank tu. Okey, sekarang bila korang dah tekan blank tu, nanti dia akan tunjuk satu kertas putih kan, macam mana bayi dilahirkan kan. Kertas putih, kosong, tak ada apa-apa kan. Dia macam kaca tupis kan. Dan okey, jom kita start dengan perkara pertama yang aku akan ajar korang, iaitu macam nak tambah headers kan. Korang tahu tak headers tu apa? Korang perasan tak macam dalam setiap surat kan, kalau dalam kertas apa dalam buku, kat bahagian atas tu dia macam ada tulisan tau. Macam tulisan yang tak beberapa penting, tapi dia dekat setiap muka surat. Itulah function headers tau. Dia sebenarnya macam korang tulis kat atas, nanti kat muka surat seterusnya pun ada. Okay, pertama sekali cara nak tambah headers. Aku tak tahu macam mana aku jumpa, tapi benda ni aku dah terjumpa lah, tak tahu macam mana. Tapi sebenarnya benda ni dia mudah je, dia easy sangat. Korang just double click je kat atas ni. Kalau korang tengok atas ni kan, yang aku bulat-bulat ni kan, area ni, double click je. Nampak dia macam gila lah. Automatic dia beralih ke atas kan. Kalau kau nak pergi bawah balik kan, nak pergi ke muka surat macam biasa, tekan kat sini. Nak pergi atas balik, double click je. Macam tu je. Gila macam mudah eh. Okay, next step untuk tambah headers. Lepas kau dah beralih kan, kau tulis lah apa yang kau nak. Contoh kau hantar kau punya ID pelajar kan. Contohnya ID pelajar aku kan. Type lah. Nanti bila kau tekan enter kan, lepas aku dah tulis kat atas ni kan, nanti kat muka surat 2 pun ada juga. Contoh aku enter kan, pergi ke next. Nampak? Page 2 of 2. Dekat sini pun ada kan, dia punya apa ni, tulisan yang aku tulis tadi. Itulah function dia.
Okay, next. Korang bukannya boleh tulis tulisan tau, tapi malah korang boleh tambah gambar dekat bahagian headers ni. Contoh, cara mudah je. Korang tekan insert. Tekan insert, pilih image, upload from computer. Okay, sekarang contoh aku upload gambar ni UiTM kan. Nampak? Lawa kan? Macam kat atas kotak korang tu macam lambang. Kalau korang pergi muka surat seterusnya, nampak dia ada dekat lambang. Mudah je. Atau contoh lagi satu, korang boleh masukkan horizontal line. Caranya, pergi ke insert, bawah scroll, nanti korang jumpa horizontal line. Klik je situ. Nampak ada horizontal line. Horizontal line macam dalam setiap surat rasmi lah. Kan dalam setiap surat rasmi mesti ada kan. Contohlah kepala alamat sender, lepas tu ada line rasmi kan. Itulah functionnya. Ada line ni. Dia untuk pisahkan. Lepas tu korang pergi page kedua, ada dekat lawa kan. Itu cara yang aku terjumpa lah. Sebenarnya cara yang betul adalah nak pergi ke headers dengan footers ni, korang pergi kat insert kan. Pergi kat insert, korang scroll ke bawah, nanti korang jumpa kan headers dan footers. Lepas korang tunjuk benda tu, nanti dia keluar lagi dua menu kan, headers ke footers. Contoh kalau kau nak pergi headers, tekan headers. Macam aku cakap tadi kan, untuk korang yang gamers kan, suka sangat tekan PC tu kan, suka sangat tekan tu, tekan lah shortcut tu, Ctrl Alt O, lepas tu Ctrl Alt H untuk pergi ke headers. Kalau untuk footers, Ctrl Alt O tambahkan Ctrl Alt F. Maksud H ni headers, F ni untuk footers lah. Macam tu lah. Tu untuk kita tekan, nampak dia balik ke atas kan. Macam footers lah, korang pergi ke bawah, contoh ni footers kan, double click je. Macam tu je, mudah je kan. Okay, next step yang aku akan ajar korang adalah macam mana nak tambah muka surat. Untuk muka surat ni kan, dia senang dia macam header footers. Sebab muka surat ni, dia kan memang kat bawah kan. Dia kan memang kat bahagian bawah kan, kat bahagian footers kan. Jadi konsep dia sama je. Korang pergi kat insert kan. Dari kat insert, korang pergi bawah, kau akan jumpa mana? Page number. Korang tunjuk page number, nanti dia keluar lagi 4 menu kan. Nampak ni? Dan 4 menu kan. Korang pilih lah variasi mana yang korang nak untuk kerja korang. Contoh korang nak muka surat macam ni. Kalau contoh muka surat ni, dekat page pertama tu, muka surat pertama start dari muka surat tu. Kalau macam ni, page pertama dia tu untuk title korang, untuk tajuk-tajuk semua benda lah. Contoh korang letak logo, lepas tu nama korang kan, nama lecturer kan, kod subjek, macam tu lah. Macam ni dia sama dengan bawah atas, tapi dia muka kat bawah. Contoh aku buat yang ni kan. Contoh kita nak assignment kan, kena ambil format ni. Ni kalau aku tekan ni, nampak tak? Lambang UiTM dengan horizontal line tadi tu dah hilang lah. Sebab apa? Sebab kan macam aku cakap tadi, dia cakap kat sini apa? Muka surat 1 start dari muka surat 2. Dari muka surat 1 ni dia lain. Ataupun kalau korang tengok kat bawah ni kan, kat footers ni kan, double click, nanti korang tengok kat sini, dia macam ada tanda right kat different split. Dia nak tunjuk sebenarnya yang muka surat 1 ni lain tau dengan muka surat lain. Nampak ni, lambang UiTM dengan line horizontal line ni pun dia start dari muka surat 2 kan. Macam tu lah. Tu function dia. Nampak? Korang pergi ke bawah muka surat bawah, muka surat 1 dia start daripada muka surat 2. Nampak ni, muka surat 1 dia start kat situ. Macam tu. Okay, faham? Macam tu je page number, senang je. Atau page number ni korang boleh adjust juga nak duduk kat belah mana. Format pun sama lah. Macam format macam biasa, korang boleh align dia kan. Korang boleh kiri ke, muka surat kat kiri, nak muka surat kat tengah ke kan. Dia sama je macam format biasa lah. Macam tu lah. Okay, dan next step seterusnya yang aku akan ajar korang adalah table of content lah ya. Korang tahu tak apa maksud table of content ni? Dia macam, sebenarnya dia macam function dia kan, dia nak organisasikan isi kandungan tu. Contoh kan setiap kali kerja korang kan, setiap assignment korang mesti ada selalu standard begini kan. Muka surat pertama logo kan, logo. Lepas tu
Ada nama korang, kod ID pelajar korang kan. Lepas tu ada tajuk assignment korang kan. Lepas tu ada kod subjek. Lepas tu ada nama lecturer kan. Lepas tu ada markah semua kan, overview. Lepas tu kan start kan, lepas tu kan next page dia kan, muka surat kedua kan, start dengan isi kandungan kan. Korang nak tulis contoh isi kandungan. Lepas tu korang enter. Lepas tu contoh kan pertama sekali mesti pendahuluan kalau setiap kali assignment apa-apa kan. Contoh korang tulis pendahuluan. Lepas tu korang space. Korang tekan space banyak kali. Space. Lepas tu korang tulis muka surat satu. Lepas tu korang pergi tekan enter. Lepas tu korang tulis pula contoh kedua kan. Tajuk kedua kan. Contoh objektif kajian kan. Lepas korang tulis. Lepas tu korang space lagi. Space. Lepas tu korang tulis pula muka surat 2. Macam tak penat ke? Buang masa kalau korang tulis benda macam ni. Korang dah rugi masa wak. Korang tak tahu tak masa tu sebenarnya berharga wak. Wal asr, demi masa. Satu dengan adanya table of content ni, dia mudahkan lagi kerja kau. Senang je cara dia. Mesej yang tu tunjuk Okay, pertama sekali kau pergi ke insert. Senang cerita apa-apa semua benda kau nak, semua ada kat insert. Nak masukkan page number, pergi insert. Nak pergi headers footers, pergi insert. Semua benda ada kat insert. Contoh macam table of content kan. Kau pergi insert, kau pergi scroll bawah, nanti ada table of content kan. Nanti dia keluar dua menu. Kalau nak warna biru ke nak warna hitam kan. Macam aku suka warna hitam, jadi aku pilih warna hitam kan. Okay, sekarang dia dah tayang kan. Macam kat table ada satu kotak kan. Ada satu bulat. Lepas tu dah ditulis kan. Add headings, format, paragraph styles and they will appear in your table of contents. Okay, cara dia. Mula, kau tulis subtopik korang kan. Contoh kan macam tadi aku kata kan, pendahuluan kan. Lepas tu, contoh subtopik kedua apa? Objektif kajian kan. Okay, cara dia senang je. Mula korang highlight tulisan subtopik korang tu yang nak masuk dalam isi kandungan korang tu kan. Korang pergi pendahuluan. Sekejap. Contoh muka surat taman, tajuk ke isi kandungan. Jadi mula korang highlight tulisan tu. Lepas tu korang pergi ke format ataupun sini style kan. Kalau ataupun format boleh gak. Tekan format, korang pergi ke paragraph style. Lepas tu kat bawah ni akan tulis kan, normal text, title, subtitle, heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5, 6 kan. 7 aku tak tahu ada ke tak. Okay, kita pergi ke heading 1. Nanti dia akan keluar apply heading 1 kan. Ataupun macam aku kata tadi, siapa yang suka sangat tekan shortcut tu, tekan lah Ctrl Alt 1 kan. Nanti bila kau dah tekan tu, nanti dia macam tulisan dia macam automatic, macam besar sikit lah. Sebab dia nak tunjuk yang benda tu sebenarnya dah jadi heading 1 kan. Heading 1. Nampak kat style ni, dia dah tulis heading 1. Lepas tu bila kau pergi ke kotak tadi tu kan, kau nampak butang refresh ni kan. Macam refresh Google kan. Kau klik. Nanti dia automatiknya dia akan apa ni? Dia akan masukkan kat dalam table content. Jadi kau macam tak payah susah-susah type macam tadi nampak. Dia siap, dia dah tulis tu, dia siap sekali dengan muka surat nampak muka surat 1. Nampak ni, kontak isi kandungan ni kat muka surat mana? Muka surat 1. Dia automatik. Senang Mesti kau rasa macam asal aku tak tahu ada benda ni. Kau tak dah mudah kerja aku. Contoh lepas tu next kan. Contoh subtopik seterusnya kan. Pendahuluan. So buatlah macam tadi kan. Ctrl Alt 1. Nampak? Lepas tu kau refresh lagi. Jadi muka surat 1 gak. Macam tu lah. Salah macam tu. Okay. Nampak ni aku pun kan pendahuluan kat muka surat kedua kan selalunya kan. Okay, dalam muka surat kedua. Okay, kalau aku tekan refresh ni lagi. Nampak? Muka surat pun dia berubah. Nampak? Mudahnya dengan benda ni kan. Table content ni kan. Kau tak susah-susah sebenarnya buat kerja. Nampak? Okay, next ni. Okay, sekejap aku buat objektif kajian pula
Tulisan pun dah besar. Okey, aku tekan refresh lagi ya. Nampak dia masukkan dia di kajian pula. Okey, next seterusnya untuk kan macam kalau kau tengok kalau kau perasan contoh aku tekan pendahuluan ni kan. Dia kat format ni kan, kat style ni dia ada heading 1, ada heading 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Kau tak tahu kan apa function lah heading 2, 3. Sebenarnya function dia untuk menunjukkan subtopik ada subtopik tu. Contoh kan pendahuluan kan macam subtopik pertama kan. Contoh lah kat dalam pendahuluan tu, lepas next dia macam tajuk kecil sikit lah. Macam tajuk kecil ada tajuk kan. Contoh macam tajuk assignment CTU aku hari tu kan. Akidah yang perkara yang boleh membatalkan akidah Islam kan. Contoh pendahuluan mesti cerita pasal akidah kan. Contoh clear apa itu akidah. Contoh ni tajuk kecil dia kan. Cara dia kau highlight buat macam biasa. Lepas tu Ctrl Alt tu. Nampak dia besar-besar sikit kan. Lepas bila kau pergi kat kiri ni, kat kau punya assignment tu kan, belah kiri tu kan, dia tunjuk semua benda heading tau. Heading 1, heading 1, heading 2, heading 1. Kalau kau tengok tulisan apa itu akidah, dia macam sengit sikit nak bagi tahu yang sebenarnya tu heading tu. Maksudnya dia ada satu topik lah. Lepas tu bila kau pergi ke atas balik kan, table content tadi tu, kau klik refresh je, nampak dia automatic dia tunjuk apa ni? Tulisan tu pun dia sengit sikit. Dia nak bagi tahu apa ni? Yang dia ni heading tu kan. Nampak muka sat 2. Tulisan pun tak highlight. Okey, tu je lah perkongsian aku pada hari ini ya. Moga-moga dengan video yang aku buat ni dapat memudahkan lagi kerja korang dan membuatkan lagi assignment korang ni lebih terurus, lebih kemas dan akhir kata buatlah assignment korang dengan sedang hati dan lebih mudah ya. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.